Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video pada kali ini, saya akan tunjukkan cara nak menyusun atau pola, menyemat pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik. Sebelum itu, saya akan tunjukkan alatan yang digunakan. Yang pertama, fabrik. Di sini ada dua jenis fabrik. Ini fabrik yang tidak bercorak, fabrik plain. Yang ni fabrik bercorak. Yang ini gunting untuk fabrik, gunting khas untuk fabrik. Jangan guna gunting yang biasa kita gunakan tu. Fabrik dia ada gunting khas dia. Yang ni untuk melindungi bilah bilah gunting tu supaya tidak rosak, dan tajam. Ni kita kena guna gunting fabrik yang tajam. Kertas karbon. Ini saya dah gunakan sikit, so adalah macam bekas roda suri. So boleh ini. Ini kertas karbon. Roda suri. Nanti kita nak tekan dekat kertas karbon tu, so nanti dia akan meninggalkan bekas pada fabrik nanti. Kapur kapur jahit. Kita boleh gunakan juga if tak ada kertas karbon. Ni jarum jarum peniti. Kita nak semat pola nanti pada fabrik tu supaya dia tak bergerak lah. Sebelum kita nak mulakan untuk nak menyusun atau pola, kita kena kenal pasti dahulu. Ni fabrik tak bercorak. Fabrik tak bercorak, macam mana kita nak kenal sebelah dalam dan sebelah luar? Sebelah dalam, sebelah dalam dia dia kasar, permukaan kasar. Kita nak kenal pasti sebelah luar adalah sebelah luar dia lebih licin, lembut dan berkilau. Kita tengok kena pasti kat sini. Ini macam saya ni, fabrik ni kita boleh nampak. Ni yang ni merupakan sebelah luar dan ini sebelah dalam. Sebelah dalam dia macam kasar sikit. Sebelah luar kita boleh tengok. Warna dia lebih sedikit terang berbanding sebelah luar. Sebelah dalam kita tengok dia lembut, permukaan dia lembut, dia licin, berbanding dengan sebelah ni sebelah luar. Sebelah luar dia sedikit macam kasar dia punya tu. Dia punya ni. Untuk fabrik, kalau untuk fabrik bercorak, kita boleh tahulah. Fabrik corak, ini kita boleh nampak dengan ni lah, dengan jelas. Kalau bahagian luar, nampak corak-corak. Kalau dalam dia macam ni, putih. Saya kita boleh tengok kat sini. Yang ni merupakan sebelah dalam. Sebelah dalam dia warna putih. Kita boleh tengok. Kita memang kat sini nampaklah jelas. Bercorak ni luar. Ni dalam.
first kita akan menyusun atur pola. Okey. Peraturan yang pertama iaitu kita akan ratakan pola yang berkedut dengan menggosok fabrik bagi mendapatkan permukaan yang rata dan licin. Okay. If pola yang telah kita buat ni, kepingan pola ni, if kalau berkedut, kita boleh gosok. Okay. So nanti dia tak adalah bila kita letak dekat atas fabrik ni, nanti dia ni, okay, dia tak berkedut ke apa. Okay. If fabrik sama, kalau fabrik terlalu berkedut, kita boleh gosok. Okay, kita boleh gosok. Okay. Yang kedua, kita akan bentangkan fabrik di atas permukaan meja yang rata. Okay, meja yang rata. Okay, supaya kita senang nak nanti kita nak susun pola dengan fabrik sekali, kita boleh bentang di tempat yang rata. Okay. Ketiga, kenal pasti dan patuhi arahan maklumat dan label pola. Okay. Kita tengok dulu. Okay. Okay, sebelum tu kita akan susun fabrik. Okay. Yang pertama kita dah kena pasti tadi sebelah luar dan sebelah dalam. Okay, kat sini saya dah sini. Okay. Saya tunjuk sikit. Okey. Okay, lipat pola macam ni. Begini. Okey, kita dah lipat ni. Kita lipat. Okey, ini sebelah luar. Okay, dan ini sebelah dalam. Okay, nampak tak ni? Okay, ni sebelah dalam, sebelah luar. Okay, kita dah kena pasti tadi kan? Okay, sebelah luar ni, okay, pastikan dia lipat lipat macam ni. Okay, lipat. Okay. Okey, kita dah kena pasti kan. Okey, pastikan dia berlipat macam ni. Okey, sebelah luar. Okey, dan kita akan susun. Okey, tadi kita dah kena pasti ada arahan. Okey, maklumat dan label pola. Okey, first kita akan temukan. Okey, keempat, temukan sebelah dalam fabrik dan pastikan bahagian lipatan berada di tepi meja. Okey, macam tadilah. Okey, ni tepi meja. Okey, ni bahagian hujung sekali. Okey, susun dia macam ni. Okey, ni meja kan. Okey, bahagian hujung sekali. Okey, bahagian lipatan tu berada di tepi meja sekali. Yang lurus. Okey. Okey, ni bahagian tepi meja. Okey, dan letakkan tanda ira lurus pola tepat pada ira lurus fabrik. Okey, ni ira lurus fabrik. So kita akan ambil pola badan belakang. Okey, terlebih dahulu. Okey, sebab pola ni kita akan ambil pola yang besar dulu. Pola badan yang besar dulu. Okey, ni pola badan belakang. Okey, penting sebab kita nak tahu maklumat dan label pola. Okey, ni bahagian lipatan. So bahagian lipatan kita akan letak betul-betul dekat tepi meja. Tepi fabrik ni. Okey, tengok ni. Okey, macam ni. Okey, tengok. Okey, tepi sebab dia tanda lipatan.
Kita kat sini Okey. Dan kita letak pula pola lapel hadapan. Okey, pola lapel hadapan yang di sebelah atas. Okey. Pastikan permukaan pola yang berlabel berada di sebelah atas. So, di sebelah atas lah. Okey, yang berlabel sebelah atas. Okey, lepas tu kita akan letak pola lapik hadapan Okey, so pola lapik hadapan kita letak macam ni. Okey, kita letak ni. Okey. Okey, macam ni. Okey, ni pola lapel hadapan. Okey, macam ni Okey, pastikan dia ke atas Okey. Susunan pola badan belakang dengan pola lapel hadapan berbeza. Okey, sebab pola badan belakang dia ada lipatan. So, lipatan kita akan letak kat tepi meja. So, fabric kita tadi berlipat. Okey, macam ni kan. Okey. Okey. Untuk pola lapel hadapan, okey, dia 2 keping. Okey, tadi pola badan belakang dia sekeping sebab dia berlipat. Okey, pola lapel hadapan, pola ni dia ada 2 keping. Tapi dia tak ada tanda lipatan. So, tak ada tanda lipatan. So, dia akan ni. Okey, tak ada lipatan. So, dia ada 2 keping. Okey. Dia ada 2 keping. Okey. Okey. So, dia ada 2 Okey. 1, 2. Okey, atas dengan bawah. Okey, ini secara susunan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita dah susun ni. Okay. Ni untuk tadi. Kita akan susun pola fabric bercorak. Okey, bersebelahan dengan tadi yang kita buat tadi. Okey. Pastikan fabric yang bercorak ni sebelah luar berada di bahagian atas. Okey, bermakna ini bahagian dalam kan. Okey, bahagian dalam dia bertemu dengan bahagian dalam tadi. Okey. Okey, tengok ni. Kedudukan dia macam ni Okey. Dan kita akan susun pola badan belakang macam ni. Pola badan hadapan 2 keping. Okey, bermakna 2 keping kita akan dapat satu helai fabric bercorak dengan satu lagi helai fabric yang tak bercorak. Okey, ni satu, lepas tu bawah ni satu. Okey, macam ni. Okey. So, kedudukan dia macam ni. Okey. Okey, kedudukan dia macam ni. Kita akan pastikan pola yang berlabel berada di sebelah atas. Okey, bermakna ni pola label kita kita tak boleh terbalikkan macam ni. Okey, tak boleh kita balikkan macam ni. So, kita kena terbalikkan macam ni. Okey, pastikan yang berlabel tu berada di sebelah atas. Okey, dan kita akan susun pola sehala pada fabric corak sehala. Okey. So, bermakna kat sini kita kena susun dia sehala. Okey. Ni ira lurus ni. Okey, so dia sehala. Kita tengok pada corak pada fabric tu. Okey, maknanya dia ke atas. Okey. Kita tengok corak fabric macam mana. So, kita sebab ni ira lurus So, kita kena pastikan dia ni lah sehala. Okey, dengan kepingan pola kita tadi ni. Okey. So, kedudukan dia macam ni
kita akan semat kepingan pola pada fabrik. Okay, kita guna jarum peniti yang kita semat So, peniti kita digunakan untuk menyemat pola pada fabrik bagi memastikan kedudukan pola tidak bergerak, tetap dan mudah untuk digunting. Okay, cara kita nak semat jarum ni, jarum peniti ni, okay, kita tengok pastikan bahagian yang tajam ni, bahagian tajam ni kita kena jangan menghala keluar okay, jangan menghala keluar macam ni, pastikan dia menghala ke dalam. Okay, so kita akan semat kita akan semat sampai ke bawah. Okay, macam tu. Pastikan dia ni. Tak pun kita boleh ke atas macam ni pun boleh. Okay, ke atas. Kita boleh kita buat macam ni. Okay, lepas tu kita semat. Okay, sebelah ni pun sama. Kita semat juga. Sebab ni tanda lipatan dipastikan dia tak ni. Okay. Ni untuk ni Ini untuk yang bahagian depan tadi, macam mana dia punya ni. Okay, bahagian ke dalam. Ini untuk yang ni. Okay, kita akan menggunting fabrik dengan teknik yang betul. Okay, sebelum tu pastikan cara awak pegang gunting betul Okay, masukkan macam ni. Macam ni Okay. So, okay. Dan kita akan pastikan fabrik berada di atas permukaan yang rata. Okey. Rata. Gunakan gunting fabrik yang tajam. Okey, tajam. Apabila menggunting fabrik, letakkan satu tangan di atas pola. Okey, pastikan dia tak bergerak Okey. Gunakan mata gunting sepenuhnya semasa menggunting bahagian lurus dan gunakan bahagian hujung mata gunting sahaja untuk menggunting bahagian kecil dan melengkung.
Okay. So, pastikan mata gunting yang runcing berada di atas meja ketika menggunting fabrik. Okay, kita jangan angkat fabrik ni semasa menggunting. Gunakan bahagian mata gunting yang runcing untuk menggunting tanda imbang. Tanda imbang double boleh digunting sekali sebagai satu. Pastikan jumlah kepingan fabrik yang digunting mencukupi. Okey. Itu adalah peraturan kita nak gunting fabrik dengan teknik yang betul. Okay, so kita gunting So dekat bahagian melengkung ke atas ni kita kena gunting. Kita kena gunting ni. Kita guna hujung je. Okay. So kita letak tangan kat atas pula saya gunting tu. Ni kita guna ni je, guna bahagian hujung gunting tu. Ikut je. Okay, dekat bawah ni. Dekat bawah ni hati-hati. Dekat bawah ni saya akan gunting macam ni. So, di sini macam mudah sikit. So kita dapat ni. Ni kita letak dekat tepi. Kita akan gunting bahagian pola lapel hadapan pula
Okey. So ni kita punya ni pola badan. Okey, yang terakhir gunting. Terakhir gunting ni. So pastikan dia cukup So ni ada 2. So ni ada 2 helai. So ni ada sehelai. Okey, pola badan belakang ada sehelai. Sebab dia berlipat dia berlipat. Ini pola lapik hadapan. So pola lapik hadapan dia ada 2 helai. 2 helai kain, 2 helai fabric Okey, untuk bahagian untuk lapik pola badan belakang, okey, sebab dia ada tanda lipatan kan, so dia ada tanda lipatan. So tanda lipatan letak yang ni, okey. Mana yang tadi fabric yang kita ada guna tadi yang ada yang lebihan tu, okey, lebihan fabric tu. Okey, kita ambil yang bahagian yang lipat ni Okay, so kita lipat, kita letak. Okey. Pastikan yang bagi lipatan tu berada dekat bagi lipatan Okay, lepas tu kita semak peniti. Okey, peniti. Peniti macam biasa. So untuk ni kita tengok dia punya ni. Okey, sebab dia ada lipatan, so lipat sini. Okey, guna fabric bercorak untuk lapik badan belakang. Okey, so kita gunting lah seperti biasa. Okey, kita gunting seperti biasa. Okey, kita kena pastikan jumlah kepingan fabric yang digunting mencukupi. Okey, yang ni pola lapik hadapan kita ada 2 keping. Okey, disebabkan tak ada tanda lipatan, so kita ada 2 keping ni. Okey, 2 keping. Okey. Okey, untuk pola lapik
belakang. Okay. Dia ada tanda lipatan. So ada skeping sahaja. So nampak dia berlipat. So skeping je lah. Okay. Okay. So untuk pola badan hadapan, dia ada 2 keping. Okay. Tak ada lipatan. Okay. Tak ada lipatan. Tak ada ni. So kita ada satu keping fabrik bercorak dan tak bercorak, plain So ada 2 keping fabrik. Okay, untuk pola badan belakang, okay, kita ada tanda lipatan. So dia selai je lah. Okay, ada selai So ni tanda lipatan dia. Okay, yang ni okay, so sekarang ni kita sesuai warna biru lah. Okay, lebih sesuai. Okay. Sebelum warna biru. Okay. Warna biru. Okay, pilih yang hampir senada Kita pilih warna yang sama dengan fabric kita. So fabric kita warna biru ni. So sesuai warna biru lah. Lebih sesuai. Okay, biru ni. So kita akan, so ni saya dah guna, so macam ada macam bekas-bekas sikit. Okay. So disebabkan ni ada 2 helai, so kita ni so pertama sekali kita akan tandakan dekat ni. Kita tengok ni kan sebelah dalam kan, ni pun sebelah dalam. Okay, ni sebelah dalam so sebelah dalam ni kita kena pindahkan. Kita akan pastikan yang kertas warna kertas karbon ni kena dekat sebelah dalam jangan sebelah luar. Okay, pastikan di sebelah dalam. Okay, ni pun sama sebab ni sebelah dalam juga. Okay, jangan kena sebelah luar. Okay, kita pastikan yang kertas karbon yang berwarna ni bertemu dengan sebelah dalam fabrik kita tu. Okay, jangan sebelah luar sebelah dalam. Pastikan dia bertemu kat sini okay, so kita letak dekat bawah dia. Bertemu dua. Okay. Okay. Tekan. So kita gunakan yang ni. Kita tekan kat sini. Okay, kita tekan dekat ni. Kita nak tanda garis pemadan tu. Okay. If tak ada pembaris melengkung ke apa, kita boleh je ikut ni. Kita ikut je. Freehand Okay. Tengok ada tak? Ada tapi dia tak cukup pekat Tekan kuat-kuat supaya dia nampak sikit. Tekan kuat sikit bagi dia nampak. Tengok contoh macam ni, nampak sikit. Okay, if awak nak guna warna kertas karbon yang berlainan pun boleh bagi dia nampak. Okay, contoh saya nak guna warna apa pun. Okay. So kita guna warna biru tu. Okay, so kita ni
Okay, nampak. Okay, kita nampak untuk yang kita buat guna ni. Okay, sama juga. Okay, ni kita ubahkan sikit tadi yang jarum peniti awak tu kita ubah. Peniti tu pun sama kita ni juga. Okay. Okay, untuk ni kita akan guna juga garis tengah hadapan ni kita akan ni juga. Okay, kita tanda juga. Okay, nampak. Kita buat alih pula kita ni. Okay, dekat garis leher ni. Okay. Pastikan awak tengok kamu tengok sama ada nampak ke tak garis ke. Kalau tak nampak, pekatkan lagi. Okay. Warna tu. Okay, ni pun sama juga. Kita buat juga. Okay, untuk garis bahu pun sama juga. Kita buat juga. Okey. Untuk Okey, untuk bahagian lisu ni, kita tolak ke atas karbon tu ke dalam sikit. Pastikan kita tolak ke dalam. Tolak je. Okey. Pastikan dia terkena sebab takut nanti dia tak ni. Bahagian bawah bersama. Okey, so kita boleh tekap lah. Okey, untuk lisu
tekan sedikit supaya warna kertas karbon tu melekat dekat awak punya fabric tu. Ini pun sama juga. Ini pun sama juga. Okay, periksa sama ada dia melekat tak. Okay, dia melekat Okay, seterusnya kita, yang ni kita akan ulang langkah yang sama juga. Okay, ulang langkah yang sama juga. Okay, seperti kita buat kat pola fabric tadi. Okay, buat dekat sebelah dalam sebelah belakang tu kan. So kita letak kat sini. So kalau untuk ni kita lekat macam ni je lah. Okay, kita ulang langkah yang sama sampai habis. Okay, kita ulang. Tengok dia melekat tak. Okay, dia melekat tak. Okay, dia melekat okay, nampak tak. Tu okay, so melekat. Kita boleh teruskan Untuk pola badan belakang, okay, disebabkan dia tanda lipatan, so dia mudah sikit okay, tak seperti pola badan hadapan tadi. Kita kena buat, so dia ada dua fabric, so kita kena buat satu persatu kita nak tanda pola tu guna kertas karbon. Okay, tapi untuk yang sebab dia tanda lipatan, kita boleh ni lah. Okay, sebab ni bahagian luar, so kita lipat kertas karbon ni. Okay, kita lipat. Okay, contohnya macam ni. Okay, kita lipat. Okay, ni kita boleh alihkan dia. Nampak? Okay, sebab sini di bahagian luar, dalam, so kita boleh buat. So kita boleh lipat dia. Macam ni. Nampak tak? Dia macam bertemu. So kita lipat dia ni bertemu sini. Untuk bawah ni dia akan jumpa. Dia akan bertemu juga.
Untuk pola badan belakang disebabkan ada lipatan, so kita buat macam tadi juga. Okay, kita nak masukkan kertas karbon tu ke dalam. Okay, sebab kita nak tekap lisu ni supaya dia mengena. Okay, kita tekap macam biasa. Sama juga kita buat je. Okay. Okay, disebabkan saya dah buat tadi, so kita akan nampak bahagian lisu tu. Okay, lepas tu kita ulang. Okay, jangan lupa GTH pun, garis tengah hadapan pun kita kena ni juga. Kita ulang langkah yang sama. Okay, untuk yang belakang ni. So untuk belakang ni kita buat macam ni. Okay, kita letak ni. So kita akan lukis je. Okay. Okay, ulang yang langkah yang sama. Kita tekan. Okay, kita tekan kat garis pemadan tu So nanti dia akan timbul kat belakang tu. Warna tu akan ni kelihatan dekat fabric yang bahagian belah dalam. Okey, kita tak boleh buat luar. Nanti kalau kat luar tu tak cantik sebab nampak nanti warna kertas karbon awak tu kat luar fabric awak tu. So kita kena buat bahagian dalam. Okey, ni bahagian dalam Okay, untuk pola lapis badan belakang, okay, pola ni kita akan ni lah. Okay, dia akan macam ni kan. So kita boleh buat macam ni. Kita lipat kertas karbon tu macam ni. Okay, macam ni. So dia akan berjumpa dengan ni. Dia akan bertemu dengan bahagian dalam. Awak tak buat. Kita kena tekap kertas karbon tu. Pastikan dia kelihatan dekat bahagian sebelah dalam. Okay, tak boleh sebelah luar. Okay. Okay, cikgu tengok contoh. Tengok. Okay. Akan nampak nanti. Okay. Okay. So kita akan mulakan dari sini So okay, masukkan kertas karbon tu. Okay, masukkan. Okay, macam ni. Okay, masukkan dan kita tekak je macam biasa. Okay, sudah kelihatan. So kita buat. Okay. Untuk ni saya tak guna apa-apa Tak guna pembaris ke apa, pembaris melengkung ke, sisiku L ke. Sebab nanti permukaan tepi pembaris awak tu akan rosak. Okay, tengok roda suri ni dia tajam tau. So nanti dia akan menghakis bahagian pembaris awak tu. So nanti dia akan rosak lah. Terhakis awak punya pembaris tu rosak. So saya prefer cara ni. Okay. Awak ikut je.